Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita masih lagi boleh meneruskan usaha kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya sebelum kita dijemput oleh Allah SWT dalam masa yang bukannya lama benar lagi. Tak saya menengok saya, dia dulu katanya, dia dah tua. Dia lah tu, memang saya dulu pada adatnya lah, tapi hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Ya. Ada 10 perkara hanya Allah sahaja yang tahu. Lain siapa tak tahu. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, Rasul pun tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Apa 10 perkara tu? Yang pertama, Lailatul Qadar. Allah sahaja yang tahu bila berlaku Lailatul Qadar. Yang kita tahu dia hanya ada di bulan Ramadan. Yang kedua, redha Allah Ta'ala terhadap mereka-mereka yang taat kepadanya. Kita tak tahu. Kalau lepas semayang dom luruh 20 km, tahu lah kita. Ini tak ada pun. Kadang semayang rajin, tapi apa kerana? Tapi menderita kesakitan dan sebagainya. Hanya Allah yang tahu. Redha tak redha ya. Kita mengaji kejap ni. Jangan nyanyi dibalikkan, aku kalau mati kangen surga mana lah kau. Jangan. Nah, karena Allah saja yang tahu. Allah redha ke tak redha orang kita. Jangan SS. Apa SS? Syok sendiri. Saya ngajar ni pun. Jangan rasa sedap aja tu. Aku kalau mati esok surga mananya? Jannatul Firdaus ke Jannatul Naim ke Jannatul Ma'wa ke. Apa tak mau ni?
Apa ni? Buka dulu, buka dulu. Buka. Besar sudah itu. Pakai. Yang ketiga. Stand dulu. Stand dulu. Betul Ustaz. Mana? Yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka kepadanya. Kita tak tahu. Nah, yang mana satu Allah ni? Nah, Allah tak tunjuk kepada kita bahawa Allah tu murka. Bila nak tahu, dah mati semua tahu. Sekarang tengah hidup tak tahu. Kalau sekali tak semayang, cabik telinga sebelah, tahu pula kita. Tak puasa Ramadan, buta sebelah mata. Tak nak berzakat, capik kaki sebelah. Itu tahu lah, ini dah. Semayang, tak pernah. Tapi sihat walafiat, ada tak? Ya, ada tak manusia tak semayang tapi sihat walafiat? Ada. Nah, ngumpat orang je kerjanya. Tapi senang lenang hidupnya. Jadi kemurkaan Allah tak tunjuk kepada kita. Itu rahsia Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Yang ketiga. Yang keempat. Yang mana satu semayang yang Allah utamakan antara 5 waktu tu. Allah tak khabar kepada kita. Subuh ke, maghrib ke, isyak ke, zuhur ke, asar ke, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah kata apa? Hafizu ala salatil wusta. Peliharalah kamu 5 semayang itu dan semayang yang pertengahan. Yang pertengahan terjadi perbahasannya. Semua boleh jadi pertengahan. Subuh pertengahan antara isyak malam tadi dengan zuhur sekarang. Zuhur belakang pertengahan antara subuh dengan asar. Ya ke dah? Asar sekarang pertengahan antara zuhur dan maghrib. Maghrib sekarang pertengahan antara asar dengan isyak. Isyak pula pertengahan antara maghrib dengan subuh esok. Jadi semua boleh jadi pertengahan. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Yang kita nak buat apa? Semayang 5-5 tu. 5 waktu tu jangan tinggal. Ya? Itu yang keempat. Betul yang keempat. Yang kelima. Antara nama-nama Allah yang banyak-banyak tu. Nama Allah banyak. Dalam Quran ada 99 nama. Selalu kita lagu pun tu. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang mana satu jadi pilihan Allah kita tak tahu. Allah ke, Rahman ke, Rahim ke, Wadud ke, Muhaimin ke, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu yang kelima. Yang keenam, takdir. Saya jadi saya. Kenapa saya jadi saya tak tahu. Perempuan jadi perempuan. Kenapa perempuan jadi perempuan? Perempuan pun tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa perempuan jadi perempuan? Kenapa saya jadi saya? Mengapa saya jadi ustaz sedangkan saya cikgu patutnya? Kenapa boleh jadi ustaz? Saya tak tahu. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala saja. Cuma kita hendak yang terbaik bagi kita. Bila hendak yang terbaik itu kita usaha je lah. Ya? Itu takdir. Kita nak jadi ahli syurga ke ahli neraka. Tak tahu. Siapa tahu? Siapa tahu dia ahli neraka atau ahli syurga? Angkat tangan. Tak tahu. Jadi yang kita hendak apa? Yang terbaik untuk kita. Yang terbaik neraka ke syurga? Syurga. Ikhtiar lah supaya dapat syurga. Gimana nak dapat syurga? Macam mana nak dapat syurga? Ambil tiket syurga ya? Macam mana? Beriman dan beramal soleh. Puan-puan, syarat nak masuk syurga ada berapa? 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Dapatlah syurga, garanti. Allah dah khabar. Wallazina amanu wa amilus solihat
ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nah ya. Jadi kita semua kan nak syurga. Jadi kita usahalah untuk supaya dapat syurga tadi. Jadi nak masuk syurga senang ke susah? Sekali lagi, nak masuk syurga senang ke susah? Dua aja syaratnya, senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya, nyakapnya. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang keenam, betul? Yang ketujuh. Betul kan? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Jodoh. Kita tak tahu jodoh. Ada kira lagi. Ada orang sampai tua tak ada jodoh. Sampai mati tak ada jodoh. Ada tak? Ada orang banyak mana jodohnya. Lepas seorang. Jadi kita tak tahu. Kadang-kadang dah tua. Ada jodoh lagi. Ada tak perempuan umur dia 100 lebih. Dah ada jodoh dengan pemuda umur 35 tahun. Ada tak? Ada. Umurnya 100 lebih. Tapi kahwin dengan pemuda umur 35 tahun. Ada lelaki umur 90 tahun kahwin dengan isteri umur 19 tahun. Ada tak? Jodoh siapa menentukannya? Allah yang menentukan. Ya, bukan kita menentukan. Kita boleh cari saja lah. Tapi keputusannya Allah yang tahu. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8, wali. Wali Allah kita tak tahu. Siapa wali Allah kita tak tahu. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali Allah. Kita jangan katakan dia itu wali. Syekh Abdul Qadir Jalani wali tu. Tapi kita jangan kata dia itu wali. Dia sendiri dia tak tahu bahawa dia itu wali. Dia merasakan diri itu berdosa, banyak mendosa kata. Dia rasa diri itu ahli neraka. Banyak dosa kata. Umar wali tu, tapi dia merasakan diri itu banyak dosa. Nah, siapa ngaku diri dia wali, itu dia bukan wali. Dia apa? Dia kuali. Nah, dia bukan wali tu. Wali itu tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Kita jangan katakan dia itu wali. Nah, berdasarkan kepada ilmunya, berdasarkan kepada ibadahnya, berdasarkan kepada akhlaknya, berdasarkan kepada hikmah yang diterima olehnya, kita kata itu wali Allah tu. Ya. Sebenarnya Allah yang tahu, dia tak tahu. Orang lain tak tahu. Ya. Bila dah mati, baru selalu kita panggil orang tu wali setelah dia mati. Ada yang mati tengah baca khutbah, itu wali Allah tu. Ada yang mati tengah semayang. Nah, ada yang mati tengah berjuang jalan Allah. Itu wali tu. Allah yang tahu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 rahsia Allah itu adalah tarikh kematian kita. Tarikh kematian kita. Siapa tahu? Senang angkat gambar. Mana orang yang tahu tu? Dia, saya akan mati pada sekian hari bulan sekian, tahun sekian. Angkat tangan. Saya tengok. Mana korang? Yang tahu siapa? Allah Ta'ala je yang tahu. Kadang-kadang sakit terdeer berpuluh-puluh tahun. Tak mati-mati pun. Ada nak jenis orang apa tu? Sampai keput kulit belakang tu. Tak boleh bangkit-bangkit. Tapi tidak lagi mati-mati. Ada orang tengah segor Bogor. Sihat walafiat. Sudah-sudah? Udah mati. Minum sama dengan kita. Pagi tu. Sudah tak ada. Dah mati. Yang tahu tarikh mati siapa? Hanya Allah saja. Yang lain siapa tak tahu. Walaupun dia tua bukan tentu matinya. Walaupun dia muda bukan tentu tak mati. Kerana mati itu ada kerukun. Puan-puan, mati ada kerukun. Rukun mati yang pertama tuai ada. Tengok orang tua ni, tidak mati lagi. Sekarang tak tahu lagi. Jangan lepas ini orang tua tengah hajar mati. Boleh tak? Boleh tak tengah hajar mati? Amin lah kata. Ya amin. Mudah mati tengah hajar ni. Tak nak? Yang tahu hanya siapa? Allah saja yang tahu. Ya? Tarikh kematian tak tahu.
Itu yang ke-9. Yang ke-10, tarikh hari kiamat. Kita tak tahu. Bila berlaku kiamat? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tuan guru lain pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Nabi Muhammad kita pun tak tahu. Pernah Nabi tu tengah ngajar macam saya ngajar ni. Datang Jibril. Bertanya kepada, bagi aku tahu tarikh bila berlaku hari kiamat. Apa jawab Nabi? Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya serupa. Dua-dua tak tahu. Jibril pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Ta'ala. Itu 10 perkara, ingat tu. Itu satu tajuk tu. Cuma 2 jam muka habis. Kalau cerita dalam situ, 10 perkara yang menjadi rahsia Allah. Ada catat tak dulu? Hasil saya dah sebut sini ni. Tak pernah sebut? Yang kali nak tanya. Siapa tak tahu siap kena ketuk tampi. 10 perkara. Hanya Allah saja yang tahu. Yang lain tak tahu ya. Alright, untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita. Saya dah tak tahu muka surat yang mana. Dah lupa. Bulan sudah tak datang. Ada hal. Perempuan ada hal, saya tak ada hal. Tajuknya apa tajuknya? Yang ada catat sini, tajuknya adalah bersahabat serta adab bersahabat serta orang yang berkenalan dan orang yang tiada kenalan dengan kita, dengan umum. Macam mana adab kita dengan orang yang kita kenal dengan orang yang tak kenal. Ni penutup ni, penamat. Habis tajuk ni, habis buku ni. Habis buku ni, tamatlah kontrak saya dengan puan-puan. Tak ada lagi ya. Tang mana? Dia dah baca surah daripadanya. Tak tahu tang mana? Kalau tak tahu saya baca aja lah. Dan setengah daripadanya apabila engkau lihat daripada mereka itu kemuliaan dan kebajikan, maka mengucap engkau syukur akan Allah Ta'ala. Hantar betul tidak hantar anda. Udah ulang tengah apa ya? Boleh dah diulang? Ya? Kalau kitab saya ni muka surat 300. Yang ruminya saya punya kitab. Ni kitab apa ni? Apa ni? Muka surat 300 bawah sekali. Dan setengah daripadanya apabila engkau lihat. Kalau dah baca apa masalahnya ulang boleh tak? Saya dah baca ulang aja. Dan setengah daripadanya apabila engkau lihat daripada mereka itu kemuliaan. Dia nampak orang tu mulia. Orang lain memuliakan dia. Dia itu pemimpin tempatan ataupun pemimpin kumpulan. Dia mulia. Maka mengucap engkau syukur akan Allah. Bukan mengucap syukur kepada dia. Syukur kepada Allah. Kenapa? Syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ucapkan Allah. Kalau dia tu mulia. Kalau dia tu banyak ilmu. Dia tu kaya-kaya. Dia tu cantik sangat. Syukur kepada Allah Ta'ala. Dan apabila engkau lihat daripada mereka itu kejahatan. Tadi yang mulia, ini orang jahat. Ya, kerja yang mencuri aja. Dia kerja yang isap dadah aja. Dia kerja yang melacur aja kerjanya. Jahat mana ya? Nampak kejahatan. Atau berbuat kejahatan. Dia tengah buat jahat. Ya. Tengah mencuri umpamanya. Atau tengah nari. Ataupun tengah pakai t-shirt. Depan tulis apa? Pakai t-shirt depan tulis apa? Kiss me, pandai. Belakang tulis apa? No problem. Udah pandai belakang demi ni ya. Depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Ya jahat ke baik tu orang jadi apa tu? Jahat lah tu ya. Kita nampak orang tu tengah buat jahat. Maka engkau serahkan kepada Allah. Jangan condemn dia. Jangan kutuk dia. Serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah ya.
serahkan kepada Allah Ta'ala dan engkau pinta kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada yang demikian itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan dia daripada perbuatan maksiat itu, perbuatan jahat itu. Ya, Nabi apa itulah dia buat. Dia pergi berdakwah ke satu tempat namanya Taif. Dibaling dia dengan batu, dibaling dia tu dengan kayu, dibaling dia tu dengan najis, dibaling dengan apa saja yang didapat tangan mereka, sampai malaikat pun geram. Malaikat mana ada emosi, tapi dia tengok Nabi di bawah itu geram malaikat tu. Lalu minta izin dengan Nabi. Wahai Rasulullah, izinkan kami menghempak kepala orang-orang di Taif tu dengan gunung-gunung yang ada, bukit-bukit yang ada keliling Taif ni. Apa jawab Nabi? Jangan. Mereka buat demikian bukan mereka bencikan aku, bukan mereka marahkan aku, mereka belum tahu je. Di doa je pula mereka. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka kerana mereka belum mengetahui. Itu Nabi punya. Dibuat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ya, itu Nabi. Kalau Haji Ibrahim lah datang ke rumah ngaji ni, dia dah tunggu je dengan batu, dengan kayu, dengan najis, dengan apa saja, pinggan, dengan apa, baling dengan kayu, dengan batu, dengan apa. Apa tahu? Malaikat pun geram. Mereka ngomong, wahai Haji Ibrahim, izin kami mengempap kepala mereka ni dengan gunung bukit-bukit yang ada keliling apa batu karang ni. Ya, apa jawab Haji Ibrahim angkat? Apa jawab Haji Ibrahim? Tampil tu. Ya. Itu Haji Ibrahim. Tapi apa kata malaikat? Apa kata Nabi? Jangan, kerana mereka belum mengetahui. Dia balasnya kebaikan daripada kejahatan mereka. Dia pun suruh kita apa itu? Ahsin ila man asa'a ilaik. Buat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada mereka. Kepada kamu. Buat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kamu. Ada? Tengah duduk diam tu, pam, tampornya. Dia pun keluar duit. Nak RM10. Ada nak buat tu? Saya boleh saya try dapat RM10. Ada? Tak ada lah. Itu dia. Patutnya begitu. Buat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kamu. Ini Nabi suruh ni tau. Itu mau itu. Jangan dimarah-marah dia. Jangan dikeji-keji dia. Jangan ditempelak-tempelak dia. Doakan dia. Jangan engkau tempelak akan mereka itu. Dan jangan engkau kata bagi mereka itu. Apa katanya? Mengapa engkau tiada ketahui? Mengapa engkau tiada ketahui akan martabatku? Kamu tak tahu ke aku ni sahabat? Datang ni. Saya datang umpamanya. Datang namanya baling-baling dengan batu, baling-baling dengan pinggan, baling-baling dengan gelas dengan sebagainya, dengan kapet apa baling-baling. Kau tak kenal aku ni? Tak tahu ini Tok Guru. Jangan kau begitu. Patutnya terima kasih. Kamu terima kasih. Saya pun keluar duit. RM10. Siapa nak try boleh? Baling dengan batu. Dapat RM10. Ada dia RM10. Ada ni insyaAllah. Itu Nabi buat. Itu dia suruh kau itu. Jangan engkau tempelak akan mereka itu, dan jangan engkau kata bagi mereka itu, mengapa engkau tiada ketahui akan martabatku? Aku si Fulan. Aku ni Haji Ibrahim, Tok Guru. Lalu kamu buat aku begitu. Jangan kau begitu. Santaklah kamu siapa. Wali pun tak boleh cakap begitu. Aku si Fulan, anak si Fulan, anak alim. Lagi mempunyai akan kelebihan. Lagi mempunyai akan kelebihan. Kerana yang demikian itu perkataan orang yang jahil dan kurang akal. Artinya orang tak berakal. Orang tak berakal tu orang bingung lah ya. Orang akal. Akal tak betul. Dan yang terlebih sangat kurang akal itu iaitu seseorang yang menyucikan akan dirinya dan memuji akan dirinya. Itu lagi tak berakal. Dia memuji diri dia. Ni yang ramai datang ni aku yang ajaknya. Akulah, kerana akulah dia suka dengan aku. Itu dia nak meraihkan aku. Dia ramai yang datang ni. Saya mau itu juga. Puji diri saya.
Ngapa ramai datang ni? Murid-murid nak ramai orang apa? Karena aku dah pandai ngajar. Aku pandai ngajar. Kalau lain dah aku ngajar, siapa tak siap datang? Artinya dia puji diri sendiri. Masuk bakul, angkat sendiri. Jangan. Takabur tu sifat yang dimiliki oleh siapa? Siapa yang mula-mula takabur dalam alam ni? Iblis. Dia merasakan diri dia takabur. Namanya pun bukan Iblis tau. Namanya Azazil. Apa arti Azazil? Yang mulia. Azazil tu. Itu nama Allah tu tau. Allah Azza wa Jalla. Ada orang nama? Allah Azza. Azza tu paling mulia. Wa dan Jalla paling agung. So Allah Azza wa Jalla. Iblis tu kecil kan namanya Azazil. Tapi bila dia tak nak sujud pada Adam, terus tukar nama jadi Iblis. Ingat ayat Quran yang Allah tulis dalam Quran. Ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika aku perintahkan malaikat-malaikat sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Terus tukar nama. Daripada Azazil jadi Iblis. Kerana dia takabur. Aba wastakbar, dia ingkar lagi takbur. Wa kana minal kafirin. Jadi terus jadi kafir. Tak nak sujud aja, bukan suruh sujud semayang. Bukan sujud tu macam sujud semayang, tunduk aja, hormat aja. Pun tak nak. Bila ditanya ngapa kamu tak nak sujud pada Adam? Apa jawab dia? Aku lebih baik darinya. Ana khairum min. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Antara api dengan tanah mana lebih mulia? Mana lebih berkuasa? Mana lebih kuat? Mana lebih baik? Antara api dengan tanah. Puan-puan, antara api dengan tanah mana lebih baik? Api lah. Api kena besi, apa jadi besi tu? Cahaya. Api kena kayu, apa jadi kayu tu? Untung. Api kena daging manusia, apa jadi daging manusia tu? Jadi habuk. Habis, hancur. Tapi tanah? Tanah, apa orang bubuh atas tanah? Apa yang dibuat orang pada tanah? Dipajak lagi apa buat orang pada tanah? Dibuang benda-benda kotor, di mana buang? Di mana buang? Atas tanah, ada dalam tanah. Dikorek lubang. Apa bubuh dalam lubang tu? Lubang dalam tanah. Apa bubuh dalam lubang tu? Sampah-sampah. Ya ke tak? Ya ke tak? Kalau ada bangkai, bubuh di mana? Di dalam tanah. Orang mati, bubuh di mana? Dalam tanah. Orang kecil di mana? Dalam tanah. Orang bertaik di mana? Dalam tanah. Jadi tanah tu tempat hina. Api keadaannya kuat, mulia. Jadi patutnya aku tak ada sujud pada dia. Aku lebih baik dari dia. Ya. Itu sebab dia dipanggil Iblis. Takabur. Aba wastakbar. Tapi tak? Dia mewarisi sifat Iblis. Dia dapat pesaka. Pesakanya apa? Takabur. Ya. Lepas itu dia terus jadi kafir. Ini begitu ya. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau apabila hadir serta mereka itu mendengarkan akan barang yang dikata oleh mereka itu. Ini perkenalan ni, kita mau kenal dengan dia. Dia bercakap jangan dicampur-campur, jangan dicela-cela. Dengarkan apa cakap dia ya. Perempuan ni kenal, kadang-kadang tak kenal, kenal di sini aja. Bila dia bercakap dengarkan. Jangan campur aja kerja. Celah aja bila cakap celah. Satu tak boleh nak cakap. Ini patutnya adabnya kita dengarkan kata-kata dia. Itulah lebih-lebih lagi bercakap dengan Tok Guru. Apa buat? Bercakap dengan Tok Guru apa buat? Dengar perkataan Tok Guru tu. Jangan celah-celah. Cuma kalau nak bertanya tak ngapa. Kalau ada orang nak bertanya tengah saya ngajar pun tak ngapa ya.
Angkat je tangan. Ustaz, apa hukum ini? Tangan apa? Kalau saya yang ajar lah. Ustaz lain saya tak tahu. Kalau saya yang ajar, orang nak tanya tak kira tengah ngajar tentang apa. Boleh interrupt kata orang putih. Apa untuk interrupt? Boleh ganggu. Tak apa. Itu kalau saya. Jadi kalau orang lain baru kenal, jangan campur dia perbualan dia. Jangan dicelah-celah perkataan dia. Mendengarkan akan barang yang dikata oleh mereka itu daripada segala perkataan yang benar. Kalau benar tu dengar je lu. Ngangguk aja. Senyum aja ya. Dan hendaklah engkau tulikan. Tulikan tu pekakkan telinga tu. Tulikan telingamu itu daripada mendengar perkataan yang keji. Kalau dia ngumpat orang, jangan dengar. Ya, dia kata anu tu, anu, sida tu, anu, jangan dengar kan. Timah tu, anu, jangan dengar kan. Tulikan, pekakkan telinga tu. Kalau boleh tinggalkan majlis itu ya. Kalau dia tengah ngumpat apa buat? Tinggalkan. Minta maaf lah teman nak kencing. Padahal bukan nak kencing pun. Saja nak tinggalkan majlis itu. Jangan dilayan. Jangan dia, ya ke? Itu dah apa tu? Siapa orang ngumpat tu? Dia diam aja. Contohnya, timah. Orang tengah ngumpat dia dengar je anu. Dia dengar je, diam tak jawab pun. Lepas tu orang ni ngumpat gitu juga anu dia dengar je. Datang anu dengar juga dia. Lepas tu dia dah timah. Kata timah, ngumpat dia tu. Bila nyampuk tu ngumpat dia tu ya. Kerana dia mendengar pun dikira sama dengan orang yang ngumpat. Jadi jangan tu. Kalau ada orang mengkecil apa tu, pekakkan telinga ya. Dan hendaklah engkau tulikan ya, telingamu itu daripada mendengar perkataan yang keji dan yang batil, yang tak betul. Dan setengah daripada ada orang jawab dia nak jawab dalam hati tu belum tak sempat nak jawab. Haji ye pun katanya. Orang ngumpat ni, haji ye pun, ia ngumpat lah, ye tu namanya ngumpat. Kalau tak ye namanya apa? Kalau tak ye namanya apa? Bukan fitnah, namanya apa? Dusta. Kalau tak ye namanya apa? Dusta. Mana tak? Nak ngumpat ke nak dusta? Puan-puan, mana tak? Ngumpat ke dusta? Dua-dua tanda ya. Dusta pun berdosa, ngumpat pun berdosa. Ya, orang ngumpat macam makan daging saudaranya yang telah mati. Kakaknya dah mati, ambil pisau dari peher tu. Ya, mayat kakak tu dari peher tu. Itu bawa ke rumah. Masak. Gulai kurma. Itu makan dagingnya. Tak benar kan? Itu apa ibarat orang yang mengumpat. Bukan saya yang kata ni. Allah ngapa dalam Quran? Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka salah seorang daripada kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Saudara dah mati. Ambil dagingnya, dia dapat buat gulai kurma, buat gulai rempah. Goreng dia umpamanya ya. Macam itulah ibarat orang yang mengumpat. Jadi jangan ngumpat. Fakarihtumu, jauhi kamu daripada sifat mengumpat tu. Jadi lari daripada macam itu. Kalau saya nak ngajar ni ngumpat, ya? Saya tengah ngajar ni ngumpat ustaz lain umpamanya. Dia tu bukan tahu pun ngajar macam ya. Ustaz habis saat tu bukan pandai benar. Tak tahu mana datang ilmu tu. Apa buat? Apa buat perempuan? Kalau saya ngajar apa tu? Balik yang tunggu. Tak boleh ngumpat. Tapi kalau saya muji dia, itu tuan guru saya, itu tak apa lah. Dia tak ada, ya duk puji je. Begitu lagi siapa ngajar sini? Ustaz Hafiz ya. Ada Ustaz Hafiz tu. Kalau saya ngumpat dia tu pun bukan pandai. Saya kenal dia tu. Kalau kata apa tak tahu, balik lah. Jangan dengarkan. Saya ngumpat dia. Tapi kalau saya puji dia, apa? Tunggulah. Khabar pada dia. Ustaz ni muji kamu. Ustaz ni, Ustaz Ibrahim tu muji kamu. Muji Ustaz ni. Itu tak apa. Yang tak boleh ni, ngumpat. Berdusta. Ngadu domba.
Muji diri itu banyak tak boleh ya. Kita dah baca ni dulu ni dia ya. Itu adabnya kan. Kemudian lagi apa? Dan setengah daripadanya hendaklah engkau mengata akan kebajikan mereka. Itu puji tak apa. Hafiz tu ngajar bagus memang. Dia sungguh-sungguh, dia prepare betul-betul. Tak ada tak ada tak ada. Lancar perkataannya. Tu. Esok dia ngajar tu, khabar dulu dia. Ustaz Ibrahim muji ustaz kan, katakan ustaz tu bagus, lancar perkataannya. Sedia benar dengan bahan-bahan ngajar tu. Puji dia tak apa. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau mengata akan kebajikan mereka. Puji tak apa. Dan diam daripada kejahatan mereka. Kalau nampak dia buat jahat, jangan cerita semua orang. Tadi teman jogging ke mana Nawa, nampak Ustaz Hafiz tu pakai seluar pendek. Jangan. Pakai seluar pendek tu jahat ke baik? Jahat ke baik? Jangan cerita ke orang kejahatan orang lain. Kalau dia mana dia pun bukan betul pun. Ada ke pernah dia pakai seluar pendek? Tak ada. Ustaz Ibrahim ada tak pakai seluar pendek? Ada tak? Ada. Tengah muda marilah. Itu dah. Tapi tu saya cerita. Ustaz Ibrahim tengah muda-muda tu, pakai seluar pendek. Jangan mengumpat Ustaz pula ya. Kalau dia pun diam aja, jangan khabar pada orang ya. Lebih lagi Ustaz sendiri jangan khabarkan dia tu buat maksiat. Allah dah tutup maksiat kita, jangan kita pula buka balik rahsia kita ya. Itu dia ya. Itu adabnya. Dan setengah daripadanya hendaklah engkau mengatakan akan kebajikan mereka. Dan diam daripada kejahatan mereka itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? Wahzar khusalatata mutfakhati mutafakhati zaman la simal mustaghilina bil khilaf wal jidal wahzar minhum fa innahum yatarabbasuna bika ya jasadihim raibal manun wa yaqta'una alaika bizununi wa yataghahazuna wara'aka bil uyun wa yasuna alaika asaratika fi isratihim hatta yajbahuka biha fi ghaizihim wa huna zaranihim. Artinya apa? Takut olehmu. Jangan buat benda takut, jangan buat. Akan bercampur dengan orang yang baru belajar ilmu fiqh. Dia baru belajar sembahyang, baru belajar tajwid. Dia nak nunjukkan ilmu dia je lah. Dia baru belajar ilmu fiqh. Pada zaman ini istimewa pula orang yang masghul, sibuk. Dia sibuk aja dengan belajar ilmu khilaf. Dia belajar benda khilaf aja. Dia nak menegakkan pendapat dia aja. Ustaz, yang ni tak betul. Yang betul yang kau ini ya. Jaga tu baik-baik. Takbir tu masih betul-betul. Jangan kau ini, yang ini tak betul tu kata. Dia pun belajar. Sehingga kalau sebut roh tu ketol lidah tu dia bilangnya. Berapa banyak ketol lidah tu dia bilangnya. Kalau dia baru belajar fiqh ya. Bila belajar tajwid. Kan? Jaga tu. Kalau baru belajar, sibuk aja dengan benda-benda khilaf. Ada kunut kata ada kunut. Sekarang ni orang selalu kunut je, kunut nazilah. Ada semayang 5 waktu kunut. Ya apa yang kunut ni? Mana ada ni? Jangan jadi bahan pertengkaran.
Orang jenis-jenis apa itu tu, orang apa? Sibuknya. Sibuk dengan ilmu khilaf. Yang pada belajar masalah yang bersalah-salahan ulama di dalamnya. Dan ilmu jidal. Jidal tu ilmu bertengkar-tengkar. Dia tahu je macam mana nak tengkar ya. Dia bertengkar tu bukan kerana nak kebenaran, dia nakkan kemenangan. Itu yang dia bertengkar tu, nakkan kemenangan aja. Dia nak mengalahkan orang lain supaya orang nampak dia tu pandai. Orang nampak dia tu betul. Yang lain semua salah. Yang lain semua tak betul. Yang lain semua tak erti. Dia nak yang macam tu. Itu jirat ya. Yang ni pada belajar ilmu yang membawa kepada berbantah-bantah di dalam masalah ilmu. Maka mereka itu menanti dan mengintai. Kerjanya ngintai aja. Apa ngintai? Mengintai dengan dikau. Akan sesuatu kesalahanmu. Dia dengar apa salah kita. Takbir macam mana? Tangan angkat macam mana? Ada pula ngangguk takbir tu. Apa dia? Oh, bertelefon. Ingat saya cakap dengan saya. Jadi jangan saja-saja mencari pertengkaran, jidal ya. Yakni pada belajar ilmu yang membawa kepada berbantah-bantahan. Ya. Di dalam masalah ilmu, maka mereka itu menanti dan mengintai dengan dikau akan suatu kesalahanmu. Dia mencari salah saja. Kalau mencari salah jumpa ke tak puan-puan? Kalau perempuan datang nak mencari salah Haji Ibrahim, jumpa ke tak? Jumpa lah, berlambat-lambat. Bukan satu saja, berlambat-lambat kesalahannya. Cakap kuat lah. Pelat orang perak lah. Patut-patut lah pelat betul-betul apa standard punya, pure punya. Ini macam orang kampung gajah punya. Saya memang pelat saya mesti macam orang kampung gajah. Kenapa? Kenapa? Kerana saya asal kampung gajah. Jadi ke mana saja saya pergi, saya mesti mempertahankan kampung gajahan saya. Faham macam mana? Itulah jadi bahan dia. Jangan bertengkaran, jangan ya. Kalau mencari salah memang jumpalah. Maka mereka itu mengintai dengan dikau akan sesuatu kesalahan dan kesusahanmu yang datang akan dikau pada masa itu ya. Dan mencari ngintai-ngintai aja. Kerana sebab hasad mereka itu akan dikau. Sebab tujuan asal dah tak betul. Hasad tu apa hukum hasad? Apa arti hasad? Arti hasad apa? Dengki. Tapi orang Melayu hasad dengki. Ya ke tak? Orang Melayu suka perkataan berganda. Ya ke tak? Saya 31 tahun ngajar bahasa Malaysia. Di antara pelajaran saya ngajar ialah perkataan berganda. Tahu tak? Cantik apa? Salah. Cantik? Jelita. Putih? Melepak. Hitam? Legam. Tinggi? Lampai. Gemuk? Gedempul. Terang? Benderang. Ya. Itu perkataan berganda ya. Ini pun betul juga. Nak ngajar bahasa Malaysia pagi ni ya. Jadi jangan mencari-cari untuk mencari jalan supaya berbantah-bantah. Jadi mengintai aja kerjanya. Kerana sebab hasad mereka itu akan dikau dan memutuskan mereka itu akan keadaanmu. Dengan sangka mereka itu, sangka jahat tu tak boleh ya. Jangan sangka jahat, jangan buruk pada orang. Dan sangka itu, yakni memastikan mereka itu akan mengetahui akan kejahatanmu. Dan dengan sangka mereka itu, dengan sangka itu, kenapa saja menunjuk jahat pada kami itu? Kata jangan. Dan sangka itu dengan sangka mereka itu dan mengisyaratkan mereka itu pada belakangmu. Bila bagi belakang je dia isyarat pada orang lain. Saya bagi belakang je. Tidak bagi isyarat pada kawannya. Nampak ke? Faham ke ni? Artinya apa? Dia ngapa pada orang lain tu apa?
Apa? Kata apa? Dia tu otak tak betul. Nah, jangan aku betul ya. Faham ke cakap saya ni? Ya. Jangan aku betul. Walaupun isyarat, walaupun tak ada keluar suara ya. Dan mengisyaratkan mereka itu pada belakangmu itu dengan mata mereka tu. Mata muka juga. Akan kejahatanmu itu dan kesalahanmu dan menghinggakan mereka itu akan bilangan segala kejahatanmu dibilangnya. Dia buat ini bilangnya. Di dalam engkau bercampur dengan mereka itu. Berlambat-lambat kesalahan dia disenaraikannya. Hingga membangkit mereka itu akan kejahatanmu pada hadapanmu. Pada ketika marah mereka itu. Bila marah, habis keluar semua. Dan pada ketika munazarah. Seperti munazarah itu bertukar-tukar pendapat. Itu namanya munazarah. Ya? Masa itulah kamu kata kamu opini. Tak betul kamu tu. Itu bertukar-tukar pandangan. Mereka itu dalam masalah dengan dikau. Lagi apa? Kata Imam Ghazali. La yaqbaluna laka ashra. Wala yaghfiruna laka zalla. Wala yastaruna laka urah. Aurah. Tiada memaafkan mereka itu bagimu kesalahanmu. Kalau kita ada buat salah, tak ada maaf. Padahal orang yang paling baik ialah orang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ya ke tak? Pagi ni saya nak isytihar. Saya sedia memaafkan segala kesalahan puan-puan. Puan-puan, sedia tak saya memaafkan segala kesalahan saya? Sedia. Alhamdulillah. Ya? Itu yang paling baik. Kita nak yang baik ke nak yang tak baik? Jadi maafkan segala kesalahan orang lain. Ya? Kawan-kawan ni, ada kawan-kawan ni, maafkan dulu. Sebelum mereka minta maaf. Kita terus maafkan dia. Ya. Tiada memaafkan mereka itu begini kesalahanmu. Bagimu kesalahan kamu tu dia tak nak maafkan. Itu tak elok tu. Tiada memaafkan mereka itu bagimu kesalahanmu dan tiada mengampuni mereka itu bagimu akan dosamu. Sedangkan yang paling berkuasa siapa? Siapa paling kuasa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maaf ke kesalahan kita? Maaf. Sebab disuruh kita banyak minta ampun dengan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa dapat? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu Allah isytihar tu. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya apa? Beberapa sungai. Allah pun pengampun. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kita tak nak maafkan orang. Teror benar kita ni. Orang bersalah kita tak nak maaf. Patutnya kita maafkan siapa saja. Apa saja kesalahannya. Ini dah. Aku maafkan kamu tapi aku tak pernah lupa ni. Maaf tapi tak lupa. Ada tak orang cakap begitu? Tak boleh ingat Ustaz. Kalau teringat macam mana? Salah ingat. Teringat. Tak boleh, jangan ingat, lupakan. Ada dua perkara mesti kita lupakan. Dengar. Dua perkara mesti kita lupakan. Yang pertama kebaikan kita kepada orang lain. Jangan ingatkan. Jangan itu aja diungkit-ungkit aja. Yang kedua kesalahan orang lain pada kita. Mesti dilupakan. Dengar dulu. Ada dua perkara mesti dilupakan. Yang pertama kebaikan kita pada orang lain. Kamu tu aku lah nolong tu. Kalau tak ada aku nolong, kamu tak akan kahwin tau. Tak ada kahwin tau. Aku nolong tu. Itu yang kamu dapat laki tu. Ada tak orang cakap begitu? Ada. Ya. Jangan. Lupakan. Kita tolong orang lain. Kamu lah aku rekomen tu jadi dapat kerja ni. Kita tak ada apa pendapatan kamu. Ada tak orang cakap begitu? Jangan. Lupakan kebaikan kita pada orang lain. Yang kedua, lupakan kesalahan orang lain pada kita. Jangan ingatkan. Jadilah kita orang yang pemaaf.
Peti sangat macam mana? Ya? Peti sangat macam mana tak ingat. Itu nak lawan tu. Kita lawan Ustaz. Memang payah. Syurga tu mahal ke murah? Syurga tu mahal ke murah? Senang ke susah nak dapat? Betul? Nak atau nak syurga? Itu nak lawan tu. Kita dah lawan dengan maaf. Ha? Kita dah lawan dengan maaf. Tapi kita tak boleh lupa. Maaf je lah. Maaf tu terus lupa lah. Itu namanya maaf. Kalau tak lupa, maknanya tak maaf lagi namanya. Dia dah maaf dah. Tapi maaf. Tak ada. Itu bukan maaf namanya. Bila dah maaf, lupa sekali. Kita maaf. Baru namanya maaf. Kalau tak ada namanya maaf ya. Macam? Macam? Ada bangkangan lagi? Ada Ustaz. Mesti kita lupa-lupakan ya. Maaf. Dan lupa. Tip nak lupakan. Ha? Tip nak lupakan. Tip nak lupakan macam mana? Cara lupakan. Lupa kerja, jangan ingat kerja. Ha. Bila kita ingat, oh aku dah maafkan dia. Dah habis tak cerita lagi dah. Ha. Lupakan apa saja. Memang susah kerana syurga itu mahal. Syurga itu sempurna. Syurga itu bagus. Syurga itu kekal. Jadi nak dapat syurga itu susahlah. Kena maafkan kesalahan orang lain. Lagi apa? Kena lupa-lupakan kesalahan orang lain. Jangan ingat-ingatkan kebaikan kita kepada orang lain. Ustaz boleh lupa Ustaz? Ya? Ustaz boleh lupa? Kalau apa Ustaz? Kalau apa Ustaz boleh lupa? Perempuan? Kalau orang buat Ustaz boleh lupa? Boleh. Saya macam-macam buat orang. Dia kata dia sesat lah. Dia kata dia apa tak tahu. Buat pandai-pandai ngajar je. Mana dia belajar je. Ada macam-macam. Tapi sudah lupa kan. Tak ingat dah. Jadi untuk perempuan-perempuan itu juga lah. Lupakan segala kesalahan orang lain pada perempuan. Jangan ingat-ingatkan. Keluar daripada ingatan tu. Ingat yang baik-baik aja, ingat yang positif saja, ingat ke syurga. Kalau ingat ke syurga, lupalah kesalahan orang lain. Dia ingatkan syurga. Ingatkan nikmat-nikmat syurga. Makanan-makanan syurga. Pakaian-pakaian syurga. Nak ke tak nak? Kalau tak, lupakan kesalahan orang lain. Nak melupakan tu kena ingat yang baik-baik. Kalau kita ingat Ustaz, tapi kita tak marah. Kita ingat ataupun ingat tapi tak marah. Mana boleh tak marah kalau tak marah tak ingat dah. Kalau tak marah tak diingat langsung dah. Ustaz memang tak marah, ingat. Memang ingat je tak marah. Ada. Tak betul tu. Kalau diingat lagi mana yang marah lagi tu. Kita marah lah. Tak ada, itu cakap kita aja tu ya. Kita mencari alasan untuk membetulkan otak kita tu. Sebenarnya bila ingat tu marah lah tu. Dia teringat dia buat aku ini. Teringat je tu. Itu marah tu. Sejuk lah, tapi cuma ingat je. Sejuk lah. Tak boleh. Tak ada, tak betul tu. Ingat je tak betul. Nak syurga ke dah? Betul? Jangan ingat-ingatkan. Alright. Lagi apa? Lagi apa? Wa yahsabu laka 'alan naqiri wal qitmir wa yahsudu laka 'alal qalili wal kasir, dan menghisap mereka itu akan dikau atas naqir. Naqir apa? Iaitu lubang biji kurma. Itu orang yang mencari kesalahan kita. Lubang pada biji kurma tu besar ke kecil? Kecil. Itu pun ingatnya. Itu pun dia dicarinya kesalahan di situ. Atau kitmir. Kitmir tu apa? Kulit biji kurma. Nipis ke tebal? Kulit biji kurma. Tak ada pun nak kulit kurma. Nipis ke tebal? Yang itu pun ingatnya. Jangan ya. Kulit kurma yang nipis, iaitu ibarat daripada sesuatu yang sedikit. Dan dengki mereka itu, marah dia kulit-kulit kurma tu, marah dia akan lubang pada biji kurma tu, akan dikau macam tadilah. Ingat je, walaupun dia dah maaf, dia ingat je. Padahal yang diingat itu kesalahan orang lain itulah yang diingat tu. Patutnya lupakan.
Buang dari ingatan kita tu. Akan sesuatu yang sedikit ya daripada yang banyak ya. Dengan yang banyak tu lagi lah kita lupakan. Yang sikit pun kita ingatkan. Kena lupakan ya. Lagi apa? Wa yukharraduna alaikal ikhwana bin namimati wal ghibati wal buhtani. Dan menyuruh mereka itu atasmu akan saudaramu akan mengadu-ngadu. Itu siapa nyuruh tu? Setan yang nyuruh tu. Mengadu-ngadu, seorang mengadu-ngadu orang dan mengumpat dan berdosa-dosa. Itu ketiga-tiga tu salah belaka tu ya. Kata Imam Ghazali ya. Kalau hendak syurga lah, jangan mengumpat-ngumpat, jangan mengadu-ngadu domba, jangan berdusta ya. Lagi apa? Inna radu irradu fatahiruhumul malak wa in sakhitu fabatinuhumul khataq. Hanak ya, bukan tak ya, hanak. Jikalau redha mereka itu akan dikau, maka zahir mereka itu ada perkataan. Kalau dia redha, dia kabur dengan perkataan dia. Dan kelakuan sangat kasih akan dikau. Dia kelakuannya kasih kita. Jumpa dengan kita peluk-peluknya. Dan jikalau marah, mereka itu akan dikau, maka batin mereka itu murka, dalam hati marah saja. Ya, ngobok-ngobok, mengobok-obok. Kamu ngobok-ngobok. Bukan burung mengobok. Mengobok-ngobok tu apa? Apa gelar aja, mengobok-ngobok. Macam luka aja dalam hati tu. Itu mengobok-ngobok aja. Mana dia? Batin mereka itu, maka murka akan dikau. Di dalam dendam dalam hatinya, dan ada berlaku dendam. Bila dendam, tak seronok dah. Nak mencari jalan untuk merosakkan dia je. Itu dendam ya. Padan muka itu dendam. Tahiruhum siyabun wa batinuhum. Apa tu? Zinabun. Ya, betul. Wa batinuhum mana zihar? Zinabun. Nun tu kan? Hamzah kan? Ziabun. Zahir mereka itu seperti kain, dan batin mereka itu seperti harimau. Zahirnya macam kain putih. Tapi dalam hatinya macam harimau. Kira nak nokam orang je, nak apa? Nak makan orang je, macam harimau ya. Ya. Rasanya cukup sekarang itu ya. Cukup tak? Dah 10.30 dah. Sejam dah. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Habis itu. Maknanya ada lagi lah ya. Sampai habis kitab ni ya. Baik. Ada siapa-siapa nak tanya? Nanti saya tanda. Nak tanda tu. Nanti tak tanda, tak tahu tang mana anunya. Wabatinuhum apa? Ziabun ya, yang tu ya. Itu lastnya. Nanti kita akan baca sambungan apa itu. Tajuknya apa? Adab bergaul dengan orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Itu adabnya. Hari ini berapa? 17? 18 bulan 11 tahun 23. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju belakanglah. Has anybody got any question? No question.
Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di rumah mengaji Batu Karang. Nah, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin.